Pasar malam Tahun Baru Cina jadi tarikan pelancong ke Sabah antara fokus negeri di bawah bayu petang ini. Perkembangan lanjut bersama Magdalena De Paul. Teruskan. Ya, sahih. Penganjuran Pasar Malam Tahun Baharu Cina Fosang antara inisiatif dilaksana bagi mempromosikan Sabah sebagai destinasi pelancongan sempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Program ini sekaligus dapat menonjolkan kawasan Fosang di Luyang sebagai pusat ekonomi dan pelancongan. Justru Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Datuk Pong Jinze akan memastikan penganjuran program diteruskan dengan pengisian lebih menarik. Jadikan ianya lebih menarik, lebih ada what we call Chinese New Year vibes. Ada mood untuk meraihkan Chinese New Year dengan ada Chinese culture punya decoration, ada yang tempat untuk selfie dan ambil gambar, dan juga ada gerai-gerai makanan dan sebagainya, dan juga market tradisi. Datuk Pong yang juga adun Luyang ditemui media selepas lawatan ke gerai jualan dan beramah mesra dengan pengunjung dalam program Light Up Luyang Chinese New Year Night Market sempena Tahun Baharu Cina 2025. Program dianjurkan sejak 2018 ini turut melibatkan pelajar sekolah menengah bagi mendedahkan mereka dalam bidang keusahawanan. Tamu besar Tahun Baharu Cina dilihat mampu memperkukuh perpaduan sedia ada dalam kalangan masyarakat. Ia dapat dilihat menerusi kehadiran ramai pengunjung terdiri daripada masyarakat berbagai kaum. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Abidin Mandingkir berkata, program seumpama juga secara tidak langsung merancangkan lagi sosioekonomi komuniti setempat. Ini satu keunikan di negeri Sabah yang tidak terdapat di mana-mana tempat ini. Jadi kita ini juga menunjukkan bahwa adanya keharmonian, kesatuan, kepahaman di antara satu dengan lain, terutama sekali masyarakat majmuk di negeri Sabah. Dan kita berharap tradisi ini diteruskan bila-bila masa. Beliau ditemui media selepas meninjau tamu besar Tahun Baharu Cina 2025 yang disertai 626 peniaga kecil di Segama. Sementara itu, Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Dato' Sri Dr. Sabin Samita mengingatkan peniaga untuk menjaga kebersihan sepanjang program berlangsung. Mestilah menjaga kebersihan dan juga tata cara penyediaan makanan tersebut, termasuk jika makanan itu adalah makanan yang boleh dimakan terus, dia kena tutup supaya tidak dihinggapi oleh lalat dan sebagainya. Dan mereka ni kena pakai sarung tangan, penutup kepala dan sebagainya, dan jangan membuang sampah merata-rata tempat. Lebih 10,000 orang mengunjungi tamu besar Tahun Baharu Cina 2025 yang berakhir pukul 2 pagi tadi. Menjelang cuti umum sempena perayaan Tahun Baru Cina esok, aliran trafik di beberapa jalan utama di Kota Kinabalu bergerak perlahan tetapi lancar. Bagaimanapun, tinjauan kru RTM di Jalan Tuaran Bypass setakat pukul 3 petang tadi mendapati aliran trafik sedikit sesak tetapi terkawal. Ia berikutan orang ramai mulai pulang ke kampung halaman untuk menyambut perayaan Tahun Baharu Cina. Situasi sama turut dilihat di Jalan Kepayan menuju ke daerah Papar dan Beaufort. Sementara itu, Terminal Bas Inanam mulai sesak sejak pukul 2 petang tadi dengan kehadiran penumpang yang menunggu giliran pergerakan bas ke Pantai Timur, Ranau dan Sandakan. Aliran trafik dijangka bertambah sesak lewat petang nanti. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins diminta menyediakan garis panduan menziarahi masjid. Ia bagi memastikan semua pihak termasuk pelancong mematuhi prosedur ditetapkan ketika membuat lawatan. Saya akan minta kepada pengarah Jahin untuk membuat kaedah tata cara ziarah masjid, termasuklah kepada para pelancong. Di samping itu, apapun apabila kita berada di luar masjid, apatah lagi di dalam masjid, kita harus ada etika atau adab. Datuk Arifin yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi menyatakan demikian kepada RTM. Sebelum ini, tular rakaman video mendakwa kaki tangan sebuah masjid di Kota Kinabalu menghalang pelancong asing mengambil gambar sebelum membuat pembayaran.
Terdahulu, Datuk Arifin bersama lebih 300 umat Islam menghadiri ceramah khas sempena sambutan Isra Mikraj di Masjid Negeri, seterusnya menyampaikan sumbangan bakul makanan dan wang tunai kepada saudara baharu. Perasaan saya sangat bersyukur sebab saya sebagai seorang mualaf mendapat bantuan daripada pihak kerajaan. Saya berharap supaya selepas ini akan lebih banyak lagi program-program yang melibatkan daripada pelajar-pelajar mualaf. Program seperti ini pun bagus untuk kami yang para mualaf ini sebab memang kami selalu perlu yang seperti begini kan. Serupanya kami ini terlampau didahulukan oleh pihak JAINS, pihak MUIS. Mereka selalu utamakan kami juga. Tabung Haji TH sentiasa komited dan prihatin membantu golongan memerlukan. Ini termasuk melaksanakan program tanggungjawab sosial korporat CSR menerusi penganjuran program berbentuk pendidikan, kemasyarakatan, kesihatan dan keusahawanan kepada asnaf terpilih. Pengarah TH Wilayah Sabah dan Sarawak, Datuk Nur Laila Said menyatakan demikian ketika berucap dalam majlis penyerahan program mobiliti TH peringkat negeri Sabah di Masjid Al-Falah Kampung Pasir Putih Baru, Tawau. Majlis penyerahan disempurnakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Muhammad Naim Mokhtar. Melalui program ini, TH membuat agihan van serbaguna yang boleh dimanfaatkan oleh para penerima sumbangan seperti Jawatan Kuasa Masjid dan Surau, Pusat Kebajikan dan Rumah Anak Yatim. Datuk Nur Laila berharap sumbangan itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk aktiviti harian mereka, antaranya program daurah dan dakwah. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Terima kasih Magdalena.